Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hairil Azmir bin Ahmad. Saya Cikgu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah Kangar. Dan hari ini saya nak kongsikan pada anda semua tajuk pendidikan seni visual. Bagaimana kita nak melukis, menghasilkan lukisan realistik ataupun catatan realistik. Okey? Seperti yang anda semua tengok, okey, ada lukisan atau catatan realistik. Okey, kalau kita tengok dari dalam soalan kerja khusus KRSV, Kajian Rekaan Seni Visual 2020, semua calon seni SPM kena siapkan kerja khusus ni. Memandangkan kita ada kekangan wabak ni, so kita guna inisiatif untuk menghasilkan kajian reka ni secara online. Saya cubalah bimbing anda semua. Saya pun tak berapa pandai juga, tapi kita kongsi apa yang kita tahu. Nanti insya-Allah Allah ajar kita apa yang kita tak tahulah. Okey. Ini soalan dia, kajian rekaan seni visual KRSV, dan hampir setiap soalan ada berapa tugasan, daripada tugasan 1 sampailah tugasan 9, ada kehendak soalan yang pelajar-pelajar, murid-murid kena hasilkan lukisan atau catatan realistik. Okey. Setiap tugasan. Okey. So hari ni saya nak cuba kongsilah pada anda semua teknik-teknik, konsep, apa lagi? Cara untuk anda memahami lukisan atau catatan realistik ni dengan lebih jelas. Okey, pertama sekali, kalau anda perasan, lukisan atau catatan realistik. Kenapa ada lukisan? Kenapa ada catatan? Apakah kehendak soalan tu? Apa itu lukisan? Apa itu catatan? Okey, dan apa itu realistik? Okey, pengalaman cikgu mengajar, kita kadang-kadang selalu terkeliru. Lukisan dengan catatan. Okey, lukisan tu macam mana? Catatan tu macam mana? Okey? Okey, kalau kita tak belajar betul-betul, kita sebut semua tu lukisan. Kalau sebut catatan ni, ada setengah orang tahu, ada setengah orang tak tahu. Catatan tu apa? Cacatan ke? Catatan ke? Catatan. Okey. Sekarang ni cikgu akan cuba jelaskan dulu dari segi lukisan atau catatan. Apa itu konsep pemahaman dia, istilah tu. Alright, okey. Untuk level sekolah menengah ni, okey, mari kita masuk satu konsep. Okey. Kita klik. Okey. Kalau anda tengok sebelah karya seni sebelah kiri tu lukisan, karya seni sebelah kanan tu catatan. Apa beza dia? Ada beza ke tak? Tak ada beza. Macam sama je cikgu. Itulah yang selalu kita confuse, kita keliru. Jadi itu sebab bila kita hasilkan karya pun kita selalu ada masalah. Kan? Masalah apa? Masalah istilah itu sendirilah. Okey. Hari ni cikgu cuba terangkan, cikgu guna subject matter. Hal benda dia ialah fauna. Dan haiwan yang cikgu ambil ialah haiwan harimau lah, harimau Malaya. Kita sekarang ni harimau Malaya diancam kepupusan. Bukan diancam COVID-19. Diancam kepupusan. So
kita lukis ni pun kita sempena kepupusan tu, kita kalau boleh nak memelihara harimau ni. Sambil tu kita mengenal ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama harimau ni. Sangat hebat. Jangan kata harimau saja, nak lukis bulu dia pun susah. Okey, Allah Taala buat satu persatu dengan penuh keindahan. Itu sebab kita kena belajar juga tajuk lukisan ni, mengenal ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mari cikgu jelaskan perbezaan. Mungkin persamaan kita dah nampak lah macam sama aja. Tapi sebenarnya kalau ikut buku teks tingkatan 2, ada perbezaan sedikit. Apa itu lukisan, apa itu catatan. Okey, mari kita teroka konsep dulu. Okey, ready ya? Okey, ni cikgu buat, cikgu highlight kan. Okey, lukisan. Menurut buku teks tingkatan 2, KSSM, lukisan ialah hasil kerja seni yang menggunakan media kering seperti pensel, krayon, pen, pastel, arang, pensel warna, dakwat dan kapur. Okey. Media tu anak-anak dah tahu sekali apa maksud media. Media ni alat yang kita gunalah, alat ataupun bahan yang kita guna. Okey, alat yang kita guna untuk menghasilkan karya seni itu sendirilah. Okey. Macam contoh yang cikgu pegang ni, pen kan. Pen marker. Pen marker juga kategori media kering. Kalau di sini kita lihat media kering ni, media yang dikatakan tidak bercampur dengan cecair yang lain lah. Seperti air kan. Itu sebab dia kering, kita tak campur dia, kita terus guna. Jadi apabila kita menggunakan media kering untuk menghasilkan karya seni, maka karya seni kita itu dipanggil karya lukisan. Okey, dapat tangkap? Karya lukisan. Okey. Nanti kita tengok video. Betul ke pakai media kering? Macam pakai media basah aja, kan? Tengok ni betul-betul. Macam media basah aja kan? Tapi sebenarnya media kering. Nanti cikgu akan buktikan melalui video. Tapi anda semua mesti tengoklah video ni dari awal sampai habis. Penat cikgu download semalam. Okey? Okey. Mari kita tengok pula konsep catatan ataupun maksud istilah catatan. Catatan ialah hasil kerja seni yang menggunakan media basah. Media basah seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, cat poster, cat tempera, cat gouache, cat ni tak ada cat, dan fresco. Itu sebab dia catatan. Catatan tu sebab dia guna cat. Cat tan. Kalau dalam bahasa Inggeris, painting. Cat tu paint. Hasil karya catatan, painting. Lukisan, draw. Hasil karya lukisan, drawing. Kita belajar bahasa Inggeris sikit. Sebab kita pun pinjam juga perkataan istilah pemahaman ni daripada mereka juga. Okey. Cikgu tak explain lah cat air tu apa, cat minyak tu apa, cat akrilik tu apa, poster. Tapi kebanyakan kita kalau sebut cat poster, kita akan guna apa? Color banco. Sebut dia macam mana tak tahu? Banco ataupun bunco. Okey.
Yang dalam balang kan. Ada balang kecil-kecil, comel-comel tu kan. So, itulah cat poster. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan juga. Cikgu sendiri color menggunakan cat poster. Karya cikgu, karya catan. Okey. So, sekarang ni mari kita bila dah faham ni, kita nak kena buktikan baru lebih faham. Okey, sekarang kita tengok nak tengok yang mana dulu? Lukisan punya video ke catan punya video? Kita tengok lukisan dulu lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tengok yang ini video ini cikgu download daripada YouTube, kepunyaan Christy Parmage. Dia selalu kongsi karya-karya dia dan alhamdulillah kita dapat manfaat daripada dia jugalah. Kredit untuk Christy Parmage. Okey, nak sebut nama dia. Okey, mari kita tengok. Bersedia video ni ada berapa minit? Okey, ada 10 minit. Okey, sambil-sambil dia buat tu, kalau cikgu akan terangkan sedikit lah apa yang dia tengah buat ni. Okey, kita tengok karya lukisan. Yang penting cikgu nak kamu tengok dia punya media. Yang dikatakan lukisan tu, tengok media dia. Media. Bahan dia apa? Apa yang digunakan? I'm using or check them out. So the first thing that I'm doing is I'm applying a base layer with mula-mula markers. Sekali, and I'm using the Pro markers by dia Winsor & Newton. Selepas dia and lukis, so I'm doing this tiger with markers and then I'll be adding colour pencil over the top. Tapak lukisan So tu kita panggil warna latar lah, warna asas, warna tapak. Nak warna asas lain pula. Dia buat tapak tu, dia warna tapak tu menggunakan pen marker. Ni pen marker untuk warna lah. Bukan pen marker yang whiteboard ni. Okay, bukan yang ni Yang ini pen marker untuk warna. Selalu kita dapat tengok arkitek-arkitek selalu gunalah pen marker ni. Okay, ini dia buat tapak macam ni lah. Okay, nampak? Dia guna pen marker 2 color, 3 color dah. Dia dah start guna. So, nampak dia tidak campur dengan apa-apa bahan basah. Dia terus daripada pen tu buka tudung pen, pilih color, terus warna. Itulah kita panggil dia lukisan sebab dia menggunakan media kering. Okey. Agak-agak anda semua boleh buat tak macam ni? Kalau anda boleh buat, cikgu tabik lah dekat anda semua. Sebab ini level tinggi juga dan banyak lapis juga. Ada lagi level yang lebih tinggi dipanggil hyper realistic. Ini realistik. Real ni maksud dia kita tengok haiwan tu, tak kisahlah tengok secara real ataupun gambar, lepas tu kita lukis dia. Itu kita panggil realistik. Okey? Secara tak langsung cikgu dah terang sikit kan pasal realistik kan. Tapi ada lagi yang lebih real lagi, dia panggil hyper realistic. Hyper realistic ni dia sama seperti macam dalam gambar. Sampai kita kadang-kadang tidak tahu bezakan yang mana gambar dengan yang mana karya lukisan. Okey, nampak dia masih lagi menggunakan marker. Kalau kamu hantar dekat cikgu dengan karya yang macam ni pun dah boleh dapat A dah. Tapi tak cukup. Sekejap lagi kita tengok dia akan touch up lagi dengan color pencil. Itulah yang dikatakan seni lukisan tu sendiri. Dia tidak ada selagi pengkarya tu tidak puas hati, dia akan touch up lagi sehingga dia puas hatilah. Ini bukan untuk nak dapat A Yang ini sebenarnya dia memang untuk kepuasan lah dalam berkarya. Okey. Jadi anak-anak kena hasilkan lukisan realistik sekurang-kurangnya mencapai tahap
Bukanlah seperti ni sangat. Tapi adalah dia panggil sukatan dia yang kita boleh nilai untuk bagi dapat A juga dalam kerja kursus seni visual lah, kajian rekad seni visual. Okey. Nampak sekarang ni dia tengah apa tu? Dia tengah menggunakan color pencil berwarna putih. Ini color pencil ni bukan kaleng-kaleng bukan besar-besar punya color pencil. Okey, kalau anda beli color pencil di kedai, pastikan color pencil anda yang boleh tindih atas watercolor. Bukan yang boleh larut jadi watercolor. Yang boleh tindih. Okey. Cikgu cadangkan tu yang cikgu biasa gunalah. Okey, color Luna lah. Okey. Ada lagi color apa? Color Derwent. Itu lagi mahal lah. Tapi ada banyak lagi color di pasaran. Kamu kena cuba jaya lah. Kena cuba jaya. Sebab color pencil ni kita nak guna katalah macam ni situasi dia nak hasilkan bulu ni. Dia nak hasilkan bulu ni, dia kena tindih atas tu. Kalau kita salah beli color pencil, kita tak boleh tindih. Putih dia akan tenggelam dalam marker tadi. Tak nampak pun. Itulah kita kena banyak eksperimen buat warna ni. Okey. Sama juga nanti bila kamu akan jawab kertas 2 SPM, kamu kena hasilkan karya menggambar ataupun karya gubahan fikiran. Kamu pastikan kamu ada alatan yang sesuai dan kamu bersedia dengan alatan tu. Jangan pada hari itu juga baru nak cari. Kamu tak kenal alatan kamu tak mahir menggunakan alatan kamu. Itu bukan cari A. Itu nama dia cari pasal. Okey? So, cikgu cubalah. Okey, kita tengok karya ni. Tengok ada berapa minit lagi. Banyak minit ni. Okey, tak apa. Kita tengok. Tu yang ini perempuan lah yang lukis. Siapa kata perempuan tak pandai lukis? Banyak kan yang lukis dia halus-halus ni ialah perempuan. Tapi yang lelaki jangan tengok aurat perempuan tu banyak sangat lah. Tak baik. Okey. Cuba tengok dia punya detailing dia. Nampak Dia sekarang ni tengah menuju seperti gambar lah. Satu persatu. Okey. Dan jap kita try skip dulu. Kita tengok lagi. Dia masih lagi dengan menghasilkan bulu tu. Alright. Dia kutip satu persatu. Dan itulah hasil yang menawan telah kita lihat. Dan memang puas hatilah. Ini kalau hantar ini dapat A+ lah, insya-Allah. Okey, nampak ada tengok dia guna pen pula. Pen, media pen pula untuk buat bulu di bibir kat tu. Bibir dia lah kot kita panggil apa tak tahu lah tu. Okey, bulu di sinilah. Okey. So dah habis. Okey. Nampak karya lukisan. Macam mana? Boleh buat tak lukisan macam ni? Okey? Okey. Kita balik, kita tengok kita tengok karya catatan pula. Okey, karya catatan, anda bersedia tak untuk tengok karya catatan? Karya catatan ni, yang ini pelukis dia, pengkarya dia hasilkan menggunakan cat minyak. Cuma cat minyak ni, cikgu tak galakkan kamu guna atas kertas lah. Sebab kerja khusus kamu atas kertas drawing block kan. Drawing block ni kan. Okay. So, cat minyak tak sesuai lah. Tapi apa kelebihan cat minyak? Cat minyak ni dia lambat kering. Kita boleh touch up.
sehingga kita puas hatilah dengan warna yang kita kehendaki itu. Okey, dah ready untuk tengok video? Mari kita tengok video sama-sama. Okey, video ni tak lama, dalam 1 minit je kot. Okey, cuba tengok. Yang ini pemilik dia sendiri pun dia dah percepatkan. Okey. Inilah hasil cat minyak. Nampak media dia, media yang basah. Apa cat minyak ni? Cat minyak ni dia kena campur. Campur dengan apa? Campur dengan minyak linseed. Okey. Kita nak cantikkan, nak cairkan dia tu, nak campur color. Okey. Cat minyak ni berbau sikit, tapi kalau selalu guna, bau dia tu sedap juga. Okey. Tapi tak boleh bau lama-lama, nanti ketagih. Alright. Mari kita tengok dia punya detailing dia. Yang ini lelaki pula. Sengaja cikgu ambil 2 contoh, satu daripada lelaki, satu daripada perempuan lah. So dua-dua sebenarnya boleh belajar menghasilkan karya. Dua-dua jantina boleh hasilkan karya catatan, karya lukisan realistik dengan baik. Apa yang diperlukan ialah kesabaran dan minat lah. Lepas tu usahalah untuk beli alatan-alatan yang diperlukan. Kita kalau jadi tentera tapi tak ada senapang, tak ada rifle, nak pergi perang pun lah, kan? So samalah, kita pengkarya ni mesti ada alatan yang cukup. Dah habis dah. Okey, faham tak konsep catatan, konsep lukisan realistik? Okey, sekarang ni kamu dah faham tentang konsep lukisan dan catatan. Sekarang ni cikgu nak terangkan. Duduk lama lah. Selalu cikgu mengajar berdiri, tapi hari ni cikgu belajar duduk dulu. Mengajar duduk. Selalu dalam kelas cikgu dia meriah. Setiap kali kita buat, kita on job ni, kita buat terus on kita panggil kita buat kerja lah. Kita tengah on tu, pelajar-pelajar, murid-murid yang tak faham, yang keliru dia akan tanya terus. Tapi di sini cikgu kena cakap dengan kamera, tapi sebenarnya cikgu cakap dengan kamu lah. Kamu tengok ke tak, cikgu tak tahulah ni. Ke tengok handset je, tengok cerita lain, cerita Korea. Tengok sini, ni ilmu. Okay. Alright, mari kita balik. Cikgu nak explain pula tentang lukisan, konsep realistik pula. Okey, yang ni kamu kena sama-sama dengan cikgu lah. Okey, kita balik. Alright, kita tengok sini ya. Kita cuba, tadi kita dah faham konsep. Sekarang kita nak kuasai cara hasilkan. Nak kuasai inilah, daripada sini cikgu akan ajar kamu tentang realistik. Cikgu tak mau cakap suruh kamu baca pasal realistik banyak-banyak, sebab realistik ni ada beza dengan realism. Tak sama. Realistik ni kita tengok gambar senang. Kamu bersama-sama dengan cikgu dan kamu cubalah explain kenapa gambar ini realistik, kenapa gambar ini bukan realistik. Sebab bila kita nak lukis, kita kena ada hal benda yang nak dilukis tu di depan mata kita. Tak kisahlah sama ada zaman cikgu dulu belajar, cikgu kena pergi ambil gambar. Kena pergi ambil gambar. Katalah nak tengok harimau, kena pergi zoo. Kena pergi tunggu dekat zoo tu. Contohnya pula, katalah nak tengok harimau sedang minum air. So cikgu kena tunggu sehingga harimau tu minum air dan ambil gambar. Tapi zaman kamu ni, bila nak lukis yang realistik, dah ada gambar-gambar contoh dah. Banyak di internet kan. Kamu type dalam Google Image tu, pakcik Google tu, keluar bermacam-macam gambar. Tapi tidak semua gambar itu realistik dan sesuai untuk dilukis. So cikgu nak
kamu bersama dengan cikgu, mai kita pilih gambar yang nak lukis. Okey, katalah kamu nak lukis ni, cikgu bagi tugas dalam lukisan realistik ataupun kamu punya inspirasi kamu ialah harimau lah. Jadi kita pilih gambar harimau yang terbaik untuk dilukis. Okey. Okey, ready? Okey. Untuk kamu hasilkan karya realistik, ada 3 langkah. Cikgu sebut 3 langkah berani. 3 langkah berani. Ada beran. Orang biasa-biasa tak berani nak lukis. Takut lukis harimau jadi apa? Jadi kucing ada. Kan? Ada yang jadi lagi hebat lagi. Serigala. Heran. Benda di depan mata. Dah nampak. Tapi lukis jadi benda lain. Itu cikgu sebut 3 langkah berani. Okey. Okey nah. Okey, mari kita tengok lukis gambar-gambar realistik. Okey. Step yang pertama, kamu kena belajar lihat dengan betul lah. Okey, ini cikgu macam inovasi cikgu lah. Untuk kamu menguasai lukisan realistik atau catatan realistik dengan baik, kamu kena lihat ada 3 langkah berani ni. Lihat, lakar, warna. Kamu ada 3 teknik ni, kamu kuasai 3 teknik ni, kamu akan menguasai, kamu akan hasilkan satu karya yang sangat indah dan sila bulan kamu akan jadi ketagih. Nak setiap hari nak lukis sesuatu. Apa lagi yang boleh dilukis? Jadi mari kita tengok. Okey. Ready? Sama-sama cikgu Okey. Lihat. Okey, katalah kamu type di internet. Okey. Keluar gambar-gambar ni. Kamu type harimau ke, tiger. Kamu nak lukis ni, lukisan realistik. Okey, yang ikut kajian rekaan lah. Bukan lukisan realistik tajuk lain. Kerja khusus yang lain. Ni lukisan realistik untuk kajian rekaan seni visual. So, kamu kena, katalah kamu type, jumpa gambar-gambar ni. Ini kamu nak lukis ni. Okey. Mari kita tengok sama-sama. Gambar manakah yang sesuai, paling betul, paling tepat untuk dipilih lah. Ada banyak gambar, tapi cikgu nak train kamu supaya pilihlah gambar yang betul. Sebab anak murid cikgu pun, apa yang cikgu tengok, kadang-kadang dia pilih gambar yang dia kata senang color je. Satu color je. Tak boleh. Ataupun gambar-gambar yang yang kartun-kartun. Senang nak lukis. Tak boleh. Lukisan realistik dia ada disiplin dia sendirilah. Okey, mari kita tengok. Okey. Ini dia. Ini pun harimau juga. Tapi bolehkah kita buat lukisan realistik untuk kajian rekaan seni visual? Tak boleh. Boleh? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Cuba type sikit dalam Facebook tu. Sebab apa tak boleh? Sebab dia apa? Kabur. Betul. Dia blur. Bukan kamu blur. Dia yang blur. Gambar tu yang blur. So, gambar kabur ni susahlah kita nak lukis. Kalau lukis untuk subjek, lukis untuk karya sendiri tu tak apa. Tapi untuk kajian rekaan, jangan ambil gambar ni. Kalau ambil, hasil lukisan kamu ataupun catatan kamu akan di-reject hidup-hidup. Okey. Okey, kita pergi next. Lukisan gambar ni okey. Tapi apa masalah dengan gambar ni? Masalah dia, ini bukan harimau. Ini ialah kucing Bengal. Kucing Bengal. Macam tu lah sebutan dia. Kita ada harimau Bengal, harimau Bengal, harimau Benggala. Okey? Harimau Malaya kita juga adalah spesies harimau Benggala lah kalau tak salah cikgu. Ini pun kucing jenis kucing Bengal. Nampak macam harimau tapi bukan harimau. So, jangan sesekali ambil. Sebab apa?
proportion untuk kucing, proportion ni apa? Perkadaran. Saiz tu, saiz kepala dia, saiz mata dia, saiz badan dia, saiz kaki depan, saiz kaki belakang tak sama seperti harimau. Walaupun kucing adalah sebahagian harimau adalah sebahagian keluarga kucing. Family dia kucing, tapi jangan ambil kucing untuk lukis. Jangan ya. Jadi itu sebab realistik kamu dah tak real. Kamu hidup di alam yang lain. Okey. Mari kita tengok ini. Ini macam logo ni je. Jata negara. Okey. Harimau yang sedang melompat. Tapi jata negara tu harimau dia tengah berdiri, pegang kan. Okey. Yang ini kita panggil dia seperti hasil karya seni juga. Tapi dia panggil karya seni grafik. Kamu jangan ambil lukisan ni. Ramai yang ambil lukisan seperti ini. Ramai yang ambil gambar seperti ini. Sebab apa? Senang nak tekap. Senang nak lukis. Anak-anak sekalian, cikgu ulang. Jangan tekap ya. Jangan tekap. Kalau tekap ni banyak kalau untuk belajar ya, tapi kalau untuk hasilkan karya, sebaik-baiknya belajar untuk tidak tekap. Tapi adalah kaedah-kaedah dia. Tapi kena next class lah. Kelas sekarang cikgu tak sempat nak ajar lagi. Cuma cikgu nak ajar sehari ni konsep realistik tu pula. Okey, macam ni jangan ambil juga sebab dia tidak mendapati gambar yang diperlukan lah. Okey, untuk hasilkan karya realistik. Okey. Kalau nak tekap juga pastikan kamu pandailah mengadaptasi antara tekap dengan melukis, melakar. Okey. Jangan nampak kesan tekap, jangan kalau boleh jangan tekap lah. Tekap ni kalau kita boleh jatuh hukum dalam pendidikan seni visual ni, orang kata makruh lah. Okey. Terus jangan ambil Okey, kita pergi yang ni pula. Yang ini memang harimau juga. Tapi yang ini dah campur dengan bukan realistik yang ni. Yang ni dipanggil karya surrealistik. Surrealistik. Ataupun karya fantasi lah. Yang ni dia ada aura pula. Harimau putih ni, dia keluar aura biru ni kan. Wah, kamu pula peminat fantasi, anime ke apa ke. Jangan ambil yang ni. Walaupun kamu minat separuh mati, die hard fan, tapi jangan ambil yang ini. Tolong melainkan kamu jawab lukisan kertas 2 yang ada tajuk fantasi. Kalaulah keluar harimau yang keluar aura-aura macam ni, boleh ambil. Tapi untuk lukisan realistik jangan ambil. Ini istilah yang kamu boleh belajar, surrealistik. Surrealism. Okey. Dia bukan real, dia khayalan, fantasi. Okey, gambar ni. Gambar ni tak keluar pula. Macam mana Okey. Gambar ni tak keluar, sekejap ya. Okey, lambat sikit. Okey. Okey, gambar ni harimau dah, cantik dah harimau dia. Tetapi kalau untuk lukis, kamu kena ingat, lepas kamu lukis, kamu nak warna. Dan warna yang paling baik, kamu kena letak ada toner, ada jalinan, ada apa lagi? Garisan, ada rupa, ada bentuk. Ada 6 unsur seni yang kamu kena letak. Tapi gambar ni, dia diambil dalam keadaan gelap. So, warna dia dah jadi salah. Dalam disiplin nak ambil gambar pun, tu cikgu kata kena ada teknik melihat juga. Kamu kena ambil gambar
yang cari yang lighting dia betul. Barulah warna harimau tu betul, warna daun tu betul, warna dinding betul, warna lantai betul. Okey? Gambar ni dah betul, tapi tak betul. Gambar ni betul tapi tak betul. Apa yang aku cakap ni? Okey. Tak apa. So, tengok tengok gambar ni, jangan ambil. Okey? Ingat nanti hasilkan lukisan realistik, jangan ambil gambar seperti ini. Okey, mari kita pergi seterusnya. Ini pun harimau juga. Yang ini dah lebih kepada apa ni ini grafik lah. Kita panggil grafik. Seni reka bentuk grafik. Yang ini kita akan guna juga kalau dalam olahan. Macam contohnya kamu nak olah daripada harimau jadi corak macam ni. Jadi rupa macam ni. Ini kita panggil rupa. Seni rupa. Okey. Nah, rupa ilustrasi ni rupa logo. Ataupun rupa apa ni? Rupa lah. Okey. Rupa ni kamu akan guna dalam olahan. Tapi tidak boleh guna dalam realistik. Tak boleh guna. Alright? Boleh? Faham? Okey. Mari kita tengok ini. Yang ini geng-geng ni lah. Geng-geng suka lukis ni dia tak suka lukis realistik. Dia suka lukis yang ni. Anak-anak murid ni suka lukis yang ini. Cikgu tahu. Kalau cikgu selak-selak buku sketch tu, terjumpa lukisan ni. Hai, bila cikgu suruh lukis ni? Tak cikgu, saya suka-suka saja. Okey, bagus. Tapi tidak bagus untuk hasilkan lukisan realistik. Okey? Ataupun catatan realistik. So jangan ambil Okey. Penat sikit. Okey, kita tengok seterusnya. Gambar ni dah almost perfect untuk kita lukis. Tapi tak perfect juga. Almost je. Sebab apa tak perfect? Sebab dia crop bahagian-bahagian yang penting. Contohnya kepala harimau. Kepala harimau ni adalah satu bahagian yang penting untuk kita lukis harimau. Apa-apa benda kalau tak ada kepala ke mana? Kan? Hantu lah. Kita bukan suruh lukis hantu. Okey? Kita kena lukis yang kena pilih gambar yang perfect lah. Okey? Gambar yang jangan crop macam ni. Bukan crop ni. Ini gambar asal dia dah tercrop macam ni. So, kamu jangan lukis. Nanti salah. Kamu punya proportion salah, kan? Okey? Kamu punya nanti gambar pun lukisan realistik pun jadi ataupun karya realistik kamu jadi bermasalah. Okey, jangan ambil gambar yang di crop seperti ini. Crop faham crop kan? Terpotong. Okey. Semua salah cikgu, mana yang betul? Okey, yang inilah yang betul. Okey, yang ini yang betul lah. Nampak dia punya kalau seni menggambar, kalau kita ambil gambar, kita panggil apa? Rule of third. Ataupun hukum garisan ketiga. Kan? Apa ketiga? Rule of third lah. Ataupun nisbah keemasan. Sangat cantik. Harimau tu pun posing sungguh bergaya. Walaupun dia setengah berehat, tapi dia bergaya. Bergaya di dalam istilah ambil gambar apa? Fotogenik lah. Kita ambil gambar tu nampak best. Nampak. Okey. Nampak jelas, terang. Kita nampak prinsip seni penegasan. Kita nampak harimau itu. Okey. So, kalaulah cari gambar, carilah yang macam ni. Okey? Boleh Carilah yang macam ni. Alright. Okey. Terang. Okey, barulah betul. Kenapa cikgu terang betul-betul benda ni? Sebab kebanyakan pelajar mereka mencari gambar yang salah. Mereka tidak melihat. Mereka ada mata tapi mereka tidak melihat. Mereka buta hati. Astaghfirullahaladzim. Bukan buta hati lah. Buta seni visual. Okey. So,
kamu kena pilih gambar yang terbaik untuk hasilkan karya. Lepas tu, kamu akan cakap, cikgu susahlah nak lukis. Memanglah susah. Tak ada satu benda pun yang senang kalau kita tak berlatih. Jadi kita kena berlatih lah. Dah tahu susah, kena berlatih. Seni pun bukannya senang dilihat tapi tak senang dibuat. Okey. Dan kamu kena pakai prinsip ni. Kalau lukis sekali tak jadi, itu biasa. Tapi kalau lukis sekali jadi, itu luar biasa. Okey? So, cuba lagi. Sebab cikgu pun bukan pandai melukis sangat. Tapi Allah takdirkan cikgu jadi guru pendidikan seni visual. Cikgu kena belajar melukis. From zero to hero tu jauh lagi lah. Tapi cuba-cubalah. Okay? Kita kena jadi guru yang terbaik untuk anak murid kita. Alright. Okay. Bila dah pilih gambar, mari kita buatlah. Bersedia nak melukis? Gambar dah ada. Gambar sudah di tangan. Tinggal nak hayun berus dan pensel saja. Okey. Lihat. Faham ah? Kamu dah belajar melihat. Cikgu harap cikgu dapat menjentik mata hati kamu untuk buka seni melihat. Okey. Okey. Seni visual tu lihat. Alright. Kemudian kita nak melakar. Okey. Ini cikgu tunjuk kaedah melakar. Ada banyak kaedah melakar. Lakar bukan lukis lagi. Lakar. Sebab apa kita kena lakar? Lakar ni sebab kita nak warna. Kalau kita nak lukis, maksud dia, kita nak habiskan dengan lukisan saja. Ataupun kita, ataupun macam mana. Lakar ni dia panggil pra-lukis. Sebelum nak lukis, kena belajar lakar. Alright. Mari kita tengok lakaran. Alright. Ready? Okey. Sekarang ni, kertas lukisan kamu memang diberikan adalah, ataupun yang kamu beli tu memang kosong. Okey, gambar ada di sebelah. Okey. Gambar ni, ada juga ni info Harimau Melaya. Kalau kita nak tengok bolehlah. Tapi kita tak payah tengoklah. Masa semakin suntuk. Okey. Cikgu ajar satu teknik melakar. Macam cikgu, kita boleh lakar guna petak-petak. Macam ni ya. Kamu buat petak ni. Bahagi 4 petak dengan kamu ukur sikit gambar tu, bahagi 4 petak. Kalau dalam handset macam mana nak buat? Handset kamu gunalah software aplikasi, apps yang boleh hasilkan petak. Ini untuk beginners lah. Tapi bukan beginners juga. Cikgu tengok kawan-kawan cikgu yang pro pun ada juga yang hasilkan guna petak. So tidak perlu merendah diri kalau guna petak. Okey, mari kita tengok video ni cikgu buat untuk mula. Semalam cikgu lukis. Taklah elok sangat. Tapi okeylah untuk nak share dengan kamu teknik dia tu. Okey. Sebelum kamu komen, baik cikgu komen dulu. Cikgu kena pandai. Okey. Okey, kita play ya. Okey cikgu melukis dengan tangan kiri, cikgu kidal. Tapi cikgu makan tangan kanan insya-Allah. Makan tangan kanan cikgu main tenis tangan kanan. Cikgu sepak bola kaki kanan. Lukis je tangan kiri. Allah Ta'ala bagi tangan kiri juga. Okey? So kita gunakan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Okey. Tengok cikgu dah mula buat petak. Tapi petak cikgu tu cikgu buat simple lah. Sebab cikgu tak mau kamu confuse nanti ada petak nak kena padam. Ni cikgu buat tanpa pemadam. Cikgu buat dalam beberapa minit untuk tunjuk kat kamu melakar tanpa pemadam lah. Biasakan kalau boleh haramkan pemadam waktu melakar. Okey. Masa pun semakin suntuk. Okey, mari kita cepatkan sikit. Cikgu kamu lakar kena guna pensel sebenarnya sebab kita nak color.
Tapi kamu guna marker sebab apa? Cikgu guna marker, pen marker sebab cikgu nak tunjuk kat kamu bagi jelas. Kalau guna pensel, kamu tak nampak dalam tu. Okey, cikgu nak highlightkan bahagian-bahagian. Nampak? Cikgu lukis ada mata, ada senyum sikit tu. Dia bukan senyum lah. Cikgu duk cari dia punya dia panggil apa? Paksi-paksi dia tu. Cikgu cari dia punya structure dia. Tangan cikgu tu macam ada radar dekat situ. Jumpa paksi dia tu. Tengok gambar, cari. Tengok gambar, cari. Okey. Alright. Okey, kita percepatkan. Oh, tu dah cepat sangat pula. Okey. So dah dapat dia punya muka. Okey. Tadi kita ikut betul-betul ikut gambar lah. Maksud dia jangan alihkan kepala dia kat tempat lain. Ikut petak-petak yang dihasilkan tadi tu. Alright. Okey, cepatkan. Ini badan dia. Cikgu buat petak-petak saja sebab cikgu nak dapatkan dia punya bentuk tu. Rupa dia dulu. Okey. Daripada garisan bertukar menjadi rupa. Apa itu rupa? Rupa ialah garisan yang mencantum. Ataupun rupa adalah gambaran bentuk tu lah. Secara 2D. Okey. So dah dapat tu, kita detailkan sikit lagi. Alright. Ni cikgu kena tanda lah belang dia tu. Okey, belang ni kita panggil texture ataupun jalinan. Kamu jangan buat belang ikut dan, ikut gambar. Lihat gambar, ikut gambar. Ada pelajar lukis cantik dah, tapi matang belang fail. Gagal. Sebab apa? Dia tak ikut betul-betul. Bukanlah ikut betul-betul kena kira ada berapa belang tu. Ikut bentuk dia tu. Dia punya bentuk belang tu ada bentuk dia sendiri. So Allah jadikan belang tu bukan saja-saja macam tu. So kita jangan pandai-pandai duk buat belang macam lain. Okey. Alright. Okey. Waktu ni kamu tahu susahnya nak melukis. Tapi bila kamu dah dapat satu ilmu ni, ilmu melukis ni, kamu akan bersyukur banyak-banyak. Okey, dan kamu kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita forward lagi. Okey, tu cikgu tanda belang lah. Cikgu tanda belang supaya apa? Supaya nanti nak color nanti, kita akan agih color lah. Warna dengan betul. Alright. Okey. Dah habis Dah habis sikit. Kita tengok sampai habis. Tu nah. Okey, dia ada pokok-pokok terjuntai kat situ. Itulah dramatik dia. Yang ini dia panggil kenapa bila ada pokok-pokok macam ni, fotografer ni pun pandai. Cikgu ambil daripada internet. Fotografer ni pun pandai. Dia ambil dia dalam prinsip seni dia panggil prinsip imbangan. Dia ada seimbang tu. Imbangan tidak simetri lah. Tapi sangat cantik gambar ni untuk dilukis. Dan untuk dilakar dan dilukis. Alright. Okey. Next. Lakaran ni kamu boleh buat kaedah cikgu ni ataupun ada berapa lagi kaedah-kaedah yang lain. Ikutlah seperti mana cikgu-cikgu kamu ajar. Tapi lakar ni ingat konsep dia sebab plus ni kita akan color. So jangan tinggal, kalau boleh tinggal bekas lakar tu lah. So kita seperti layangkan saja. Letak-letak saja. Okay. Alright. Next. Okey, level yang paling susah. 3 langkah berani. Dah lihat susah. Lakar pun susah. Tu cikgu sebut kena berani. Okey, cikgu ucap tanya kepada calon-calon SPM. Sebab kamu berani ambil pendidikan seni visual sebagai subjek SPM kamu. Okey. Alright. Okey, langkah yang seterusnya ialah warna. Okey, kita nak warna pula. Okey. Mari kita tengok video warna. Okey. Yang ini cikgu dah lukis guna pensel lah. Nampak dia kabur-kabur macam tu kan. Okey, bila kita tengok dekat sini, macam ni lah. Kamu buat kabur-kabur macam ni. Supaya kamu senang warna nanti, dia akan hilang sendiri. Okey, ready? Anak-anak sekalian dah ready? Okey, meh kita warna. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dah. Tu berus cikgu. Cikgu suka berus besar-besar.
Kan? Tapi mata cikgu ni sekarang dah tak cukup. Umur dah. Umur dah semakin lanjut. Jadi tak nampak. So cikgu kena fokus lah. Itu sebab karya-karya cikgu suka hasilkan atas kanvas besar. Senang nak buat. Kalau saiz saiz drawing block ni kecil. Tapi lagi kecil lagi sebenarnya lagi mencabar lah sebenarnya. Okey, nampak? Okey, mula-mula kita warna ada latar. Kita warna latar. Latar ni kita cuba kena pasti warna-warna latar di sini. Okey, ya, ada warna kuning-kuning, ada warna hijau-hijau sikit kan. Okey. Bab warna ni kalau boleh guna warna asas, kuning, biru dan merah. Jangan guna warna color buncur yang warna sekunder dia tu, yang hijau dia, orange dia. Jangan guna. Sebab color dia panggil color apa? Color naif, color tak matang, color budak-budak. Tak apalah kalau kamu budak-budak. Tapi kamu kan ambil SPM, kena belajar campur color. Okey, sekurang-kurangnya warna sekunder. Okey. Masih ingat lagi warna sekunder belajar di tingkatan 1. Sekunder. Biru campur kuning sama dengan hijau. Biru campur merah sama dengan purple, ungu. Ungu ke ungu? Lagi satu. Kuning campur merah sama dengan orange. Okey, so kita kena warna latar dulu. Sebab warna latar ni dia warna apa ni? Kita nak highlightkan nanti senang. Kita nak touch up. Warna cikgu percepatkan tu cikgu dah guna warna hijau. Alright, okey. Yang ni teknik apa yang cikgu guna ni? Cikgu sapu air dulu, lepas tu baru sapu warna. Teknik apa? Teknik wash. Okey, basah atas basah. Okey. Bagi dia kembang-kembang itu, warna pudar-pudar, kembang-kembang. Sebab dia belakang kan, belakang kabur. Kalau kamu ambil gambar, kita panggil teknik apa? Bokeh. Teknik blur-blur belakang kan. Alright. So kita cepatkan lagi, masa semakin suntuk. Okey, ni cikgu dah mula warna harimau lah. Cikgu campur, ambil orange ni, kuning campur merah. Cikgu tak sempat nak ambil video cara cikgu campur lah. Tak apalah, lain kali kamu tengok siri campur color pula. Cara guna palette dengan betul lah. Alright, tu macam ni takkan tak boleh warna. Senang je kan? Okey, cepatkan lagi. Okey, dah warna dia punya kepala dah. Warna, okey. Dia. Cikgu dah masuk. Ini warna hitam, tapi bukan cikgu guna warna hitam solid. Cikgu campur color juga. Cuma cikgu bubuh sedikit hitam lah sebab nak dapatkan efek gelap tu. So, yang inilah kerja terperinci lah. Kamu kena perincikan. Tengok satu-satu bulu dia tu. Kembang kok mana, masuk kok mana, panjang macam mana, lekuk lagu mana. Yang ini pakai berus kecil. Nampak berus cikgu pakai tu berus kecil. So, dah berus kecil, lepas tu mata dia mata tirus. Mata yang halus tu. Supaya kita dapat buat bulu dia tu. Okay, tapi jangan semua hitam. Kadang-kadang kamu terobses dengan warna hitam ni. Buat-buat color. Macam cantik je, kamu color semua bulu hitam. Bukan bulu dia hitam. Bulu dia belang-belang hitam. Tapi dia ada juga bahagian-bahagian yang gelap. Dia tak hitam, dia panggil kelabu. So, okey, cikgu forward lagi. Alright. Keluar dah bulu badan, keluar lagi. Tada. Dan forward lagi. Cikgu dah start buat rumput dah. Okey. Kita tanam rumput pula. Tanam rumput. Dan bagi siap. Tu, pokok terjuntai tu jangan lupa. Walaupun dia simple je, tarik-tarik lagu tu, tapi tak ada dia. Macam tak ada tik lalat. Muka kita ada tik lalat tapi tak ada tik lalat. Nampak lain kan? Macam ni lah. Dia hukum dia tu kena tahu juga. Dia panggil prinsip imbangan.
dan kita ikut gambar lah. Okey. Taklah siap 100% tapi cikgu sempatlah tunjuk macam mana cikgu detailkan ataupun hasilkan daripada gambar tu tukar kepada ini apa? Lukisan atau catatan? Ingat tak? Ini ialah catatan realistik sebab cikgu guna warna air. Okey, habis. Okey. Ada lagi 3 minit kita belajar tentang olahan sebab hari ni cikgu janji dengan kamu kita nak buat sedikit olahan. Lepas kamu dah dapat hal benda kamu, kita nak olah. Jadikan dia katalah kamu ambil tajuk kasut kan, kamu nak hasilkan corak harimau dekat kasut tu. Okey? Corak harimau. Macam mana kamu nak daripada harimau yang real, kamu jangan guna harimau yang ini. Kalau guna harimau yang ini, dia jadi karya lain pula. Sekarang kita nak hasilkan corak. Rupa corak daripada hal benda harimau tadi, subjek matter dia. Okey, dalam kehendak kajian rekam seni visual, dia nak 4 step. Paling kurang 4 step lah. Olah, kamu kena belajar olah. Olah ni pun hebat juga ilmu dia. Kalau tak pandai olah, tak jadi. Okey, mari kita tengok. Daripada sini, kita olah jadi... Tada! Nampak? Jadi, macam ni. Kena pandailah olah. Ini kamu kena ada pemikiran grafik sikit. Kamu kena faham rupa positif, rupa negatif. Okey? Nampak? Kita olah. Yang ini pun cikgu sebenarnya dah ambil, ada di internet. Ada dah, orang lain dah olah dah. Sangat cantik dan cikgu ambil lagi. Tapi katalah ini pun boleh dah boleh jadi kamu punya corak. Tapi sebab kehendak soalan dia nak 4 step. So kamu kena olah lagi. Olah lagi. Sampai ke 4 baru kamu boleh ambil. Okey? Okey. Nampak? Tu. Dia olah lagi. Nampak jadi apa? Jadi lagi simplified. Lagi apa? Ringkas. Daripada ini ke sini, dia lebih ringkas. Ni kena belajar olahan betul-betul. Okey? Jangan olah ikut dan. Alright. Dan akhir sekali, okey. Ini kamu nak buat harimau, kepala harimau version kamu sendirilah. Kamu dah olah daripada sini kepada sini. 4 step ni barulah diterima sebagai olahan. Maka tamatlah pengajian hari ini. Mari mengaji. Okey, lukisan, catatan realistik dan olahan. Okey, harap kamu semua dapat kuasai dengan baik insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih.